Filem Mak Kilau memecah rekod sebagai filem epik pertama yang berjaya memperoleh kutipan tertinggi dalam sejarah perfilman tempatan. Penyampaian menerusi filem sebegini rata-rata dianggap sangat berjaya menyuntik semangat patriotisme yang ada dalam setiap warga negara, terutamanya anak muda dan remaja. Tapi, tahukah anda, selain Mak Kilau, kita ada ramai lagi pahlawan yang mempertaruhkan nyawa demi tanah air kita? Berikut kami senaraikan 5 pahlawan tanah Melayu yang telah memperjuangkan kemerdekaan daripada penjajah. Pertama, Datuk Maharaja Lela. Pandak Lam bin Maharaja Lela Maulud adalah nama sebenar buat individu yang memegang gelaran Datuk Maharaja Lela ini. Datuk Maharaja Lela adalah satu gelaran yang cukup tidak asing dalam lembaran sejarah negeri Perak. Kisah pembunuhan JWW Bridge yang melibatkan Datuk Maharaja Lela di Pasir Salak amat popular dalam lembaran teks sejarah negeri Perak. Pandak Lam punyai peranan yang amat penting dalam menentang kerajaan British di negeri Perak. Malangnya, beliau telah dihukum gantung sehingga mati pada tarikh 20 Januari 1877 di Taiping bersama-sama dengan Datuk Sagur yang terlibat dengan pembunuhan JWW Bridge. Kedua, Tok Janggut. Haji Mat Hassan bin Mak Munas atau lebih dikenali sebagai Tok Janggut ialah seorang ulama dan juga pahlawan Melayu yang sanggup menggadai nyawa demi melawan British. Tok Janggut yang dilahirkan pada 1853 dan berasal dari Kampung Jeram, Pasir Putih ini adalah antara penentang British pada awal tahun 1900 di Kelantan ketika berlakunya Perang Dunia Pertama antara 1914 hingga 1918. Perjuangan Tok Janggut menentang penjajah bermula apabila pihak British mengambil alih pemerintahan Kelantan daripada Siam selepas perjanjian Inggeris-Siam pada tahun 1909 yang mana membawa kepada banyak perubahan seperti pengenalan kepada cukai. Beliau dikatakan terbunuh semasa menentang pengenaan cukai oleh pihak British ini dan lebih menyayat hati apabila mayat beliau telah digantung beberapa hari untuk dipamerkan kepada umum sebelum dikebumikan di seberang sungai Pasir Pekan. Ketiga, Yang Tuan Antah. Yang Tuan Antah Ibni Almarhum Yang Tuan Radin merupakan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan yang ke-6. Beliau telah memerintah dari tahun 1869 hingga Oktober 1888 dan telah memperjuangkan Negeri Sembilan daripada dijajah British pada tahun 1976. Perjuangan beliau ini katanya bermula pada Mac 1872 apabila Datuk Kelana Sungai Ujong, Datuk Laksamana Sheikh Abdul Rahman membuat perjanjian membenarkan seorang Inggeris membuka lombong biji timah di Sungai Ujong. Tidak bersetuju dengan tindakan tersebut, Yang Tuan Antah tidak mengiktiraf Datuk Kelana sebagai pemerintah Sungai Ujong dan sekaligus mencetuskan pertelingkahan hingga membawa kepada beberapa siri pertempuran dengan British. Beliau yang terpaksa berundur ke Johor akhirnya dinasihatkan untuk berbaik dengan British. British kemudian melantik beliau menjadi Yang Tuan Besar Seri Menanti sebelum beliau kemudian meninggal dunia pada tahun 1888 dan dimakamkan di Seri Menanti.
Keempat, Datuk Dul Said. Datuk Abdul Said bin Umar atau lebih dikenali sebagai Dul Said merupakan penghulu Naning yang ke-9. Berasal dari suku Semelenggan, Dul Said mewarisi penghulu Anjar sebagai penghulu Naning pada tahun 1799 ketika berumur 26 tahun. Naning ketika itu terletak di antara Melaka dan Rembau. Penghulu Naning dibenarkan mentadbir Naning termasuklah dalam urusan hukuman mati, namun campur tangan British itu menyebabkan kuasa hukuman mati diserahkan kepada kerajaan negeri. Penentangan Dul Said terhadap Naning bermula dari tahun 1831 ke 1832 disebabkan beberapa perkara. British mendakwa Naning sebahagian Melaka, namun rakyat Naning menolak dakwaan itu. Sepanjang setahun tempoh penentangan, telah berlaku 2 peperangan yang mana salah satunya Dul Said berjaya mengalahkan British. Manakala bagi perang kedua pada tahun 1832, Dul Said akhirnya menyerah diri kepada British. Beliau meninggal dunia pada tahun 1849 dan disemadikan di tanah perkuburan Tabuh Naning. Kelima, Mat Lela. Mat Lela bin Buang berasal dari Kapun Luit, Marang Pahang dan merupakan sahabat baik kepada Mat Kila. Kedua-duanya seperti kita tahu mempunyai ilmu kepahlawanan yang hebat, tetapi Mat Lela lebih gemar berahsia dan tidak suka menonjol. Sewaktu zaman penjajahan Jepun pada tahun 1941, orang-orang kampung telah melarikan diri ke dalam hutan untuk menyelamatkan diri. Namun, Mat Lela tidak berbuat demikian dan menentang Jepun seorang diri. Mereka juga tidak mampu menangkap Mat Lela kerana jasadnya tidak dapat dilihat di mana-mana. Dengan itu, ramai askar Jepun berjaya dicederakan dan mereka akhirnya berundur. Mat Lela dilaporkan telah meninggal dunia pada tahun 1995 pada usia 118 tahun akibat sakit tua. Jasadnya dikebumikan di pusara kampung Mercun, Nenasi, Pekan.